Dah kemudian baru saya tahu, rupa rumah-rumah batu itu ialah rumah-rumah pedagang-pedagang Melayu yang berdagang di Jugra. Jugra pelabuhan Selangor yang terakhir. Dan rumah-rumah batu tu yang terbesar tu rupanya Istana Selangor. Tapi apa orang putih buat? Bila dia berkuasa mentadbirkan negeri Selangor, dia buka pelabuhan baru. Dia namakan Port Swettenham. Kemudian dia binanya Kuala Lumpur. Dia binanya infrastruktur. Jalan raya, jalan kereta api. Kita jangan lupa, jalan raya, jalan kereta api yang dibina oleh Mak Saleh ni, orang putih, tak ada satu pun yang lalu kawasan Melayu. Dia mengelak kawasan Melayu. Jadi bila pelabuhan Port Swettenham, pelabuhan Kelang tu dibina, kemudian dibinanya pula infrastruktur jalan kereta api pergi ke Kuala Lumpur. Pelabuhan Jugra mulai malap. Dalam 30 tahun kira-kira, Jugra sebagai pusat pelabuhan Selangor, dia menjadi sebuah kampung yang senyap dan sunyi. Hingga kan istana, bangunan besar tu yang saya kata tadi, seperti rumah tu sebenarnya dia Istana Selangor. Tukar nama menjadi Istana Kampung Bandar. Daripada bandar menjadi kampung. Orang Melayu tak sedar tu, tak tahu. Jadi kalau kita kata kita menyalahkan nilai Melayu umpamanya, saya sebutlah satu dua perkara ya. Kita diajar di sekolah, biar mati anak jangan mati adat. Ertinya Melayu terperangkap dengan adat-adat lapuk. Seorang sahabat saya, yang pertama dia menjadi profesor di kalangan generasi saya di Universiti Malaya, dia Profesor Datuk Dr. Zana Kling. Ketika menyiapkan ucapan penerimaan anugerah jawatan profesor itu, bertanya kepada saya, apa agaknya yang patut diulasnya dalam ucapannya. Saya tanya dia supaya menyelidik, betul ke nilai-nilai Melayu tak betul. Jadi satu hari dia cerita kat saya macam mana kita telah disalah tafsirkan. Siapa yang bertanggungjawab, wallahualam. Misalnya, biar mati anak jangan mati adat. Dia tak ada kena-mengena dengan adat lapuk. Orang Melayu adat ini ada 4 makna. Satu, adat yang bererti hukum hakam. Satu, adat yang bererti hukum hakam, minta maaf, hukum alam, hukum hakam. Umpamanya hukum scientific law. Umpamanya kita kata adat air membasahkan. Kita gunakan istilah adat. Adat api membakar. Ada lagi satu adat yang bererti passion. Sekarang ni kita tengah zaman dakwah yang hebat. Setiap wanita kena pakai telekung, tak pakai tudung lagi. Kalau kita tanya kenapa ni? Ikut adat lah. Ikut passion kadang-kadang. Ada lagi satu adat yang bererti adat yang diistiadatkan. Macam kita menyarum keris dalam istiadat yang baik, menyarum keris di pinggang dalam majlis-majlis tertentu, majlis diraja, pakaian orang-orang besar. Ini kita kata adat yang diistiadatkan. Dia berubah tapi dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada satu makna adat yang cukup menarik sekali, yang setiap anak Melayu, ahli UMNO khususnya, wajib tahu. Iaitu adat yang merujuk kepada hukum syarak. Hukum keadilan, yang merujuk kepada keadilan. Adat itu pun asalnya daripada perkataan Arab sebenarnya. Dia ada ayat Quran kat ujungnya tu. Jadi demi ketinggian martabat hukum, kalau anak kau salah hukumnya mati. Matilah si anak itu. Hukum tidak boleh digadaikan. Sebab itu datuk nenek kita cipta istilah biar mati anak, jangan mati adat. Adat yang merujuk kepada hukum hakam, yang berteraskan, yang bersendikan syarak. Itu maknanya. Suatu makna yang cukup tinggi sebenarnya nilainya. Serupa juga dengan bila orang mengata Melayu mundur kerana nilai etika kerja dia tak betul, rezeki secupak tak jadi sekantang. Itu bukan etika kerja Melayu. Etika kerja Melayu menjangkaui satu makna yang lain. Dia cukup grafik, boleh kita pandang dengan biji mata kita.
Umpamanya kalau anak kita baru masuk sekolah, dia mula nak kenal huruf, tapi kita tahulah dia lembat sikit. Kita kata nak belajar rajin-rajin. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Itu etika kerja Melayu. Kalau anak itu berjaya, kita naikkan etika kerja dia, cabaran dia. Kita kata apa? Ingat, seluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Tapi kalau anak kita itu membuktikan keupayaan dia yang agak luar biasa, hebat, kita naikkan nilai etika kerjanya. Engkau tak boleh lupa tu. Genggam bara api, biar sampai jadi arang. Itu etika kerja Melayu. Tapi orang Melayu beragama Islam, ada kalanya kita dah genggam bara api jadi arang, kita gagal. Kalau setengah masyarakat seperti masyarakat Jepun umpamanya, kalau dah bertukus lumus gagal, ada kalanya mereka membunuh diri. Melayu tak. Kalau berusaha bertukus lumus, genggam bara api. Tapi kalau gagal, kita kembali kepada keimanan kita. Kita insaf dengan penentuan Tuhan. Rezeki secupak, kita kata, tak jadi segantang. Jadi kalau kita faham dalam rangka ini, kita akan menghargai warisan kita. Sebab seorang pemimpin intelektual Islam yang agung, bukan pemimpin lah, major intelektual lah, nama dia Ibn Khaldun. Dia kata, tidak ada dalam sejarah manusia masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan asparidiko, kekuatan kekitaan, a sense of cohesiveness, kesatuan, dan juga mempunyai sense of pride. Bukan kebanggaan yang bererti riak, tapi menghargai warisan. Masyarakat yang tak tahu menghargainya, sampai bila pun masyarakat itu tidak boleh mencipta kejayaan. Sebab itu hari ini kalau kita lihat dalam dunia, masyarakat-masyarakat yang paling hebat kejayaannya adalah masyarakat yang mempunyai a strong sense of identity. Seperti masyarakat Jepun, semangat kejepunannya luar biasa. Seperti masyarakat Jerman, semangat kejermanannya luar biasa. Saya tak pasti semangat kemelayuan kita setakat mana. Bahkan setengah akan menggunakan politik untuk memutarbelitkan konsep ini. Dia akan kata semangat kekitaan ini sebagai sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Dia akan kata ini asabiyah. UMNO menyambut ulang tahun ke-64. Jadi kita lihat ada unsur-unsur untuk meruntuhkan asas-asas yang ada sekarang. Jadi untuk melemahkan orang Melayu, untuk menafikan hak ketuhanan Melayu, untuk menafikan Islam sebagai agama resmi, dan untuk memperjuangkan hak sama rata sama rasa. Jadi dia meruntuhkan segala yang telah kita bina. Sejarah tak dinafikan. Jadi bagaimana cara untuk UMNO untuk meyakinkan rakyat bahawa kita harus berpegang pada sejarah? Sebenarnya terima kasihlah, soalan tu pada saya cukup tepat sekali. Tadi saya sebut sedikitlah tentang sejarah ekonomi tu. Kalau kita faham ertinya, semua masyarakat berbumi putera dinafikan daripada macam-macam bentuk pembangunan yang berlaku dalam zaman penjajahan. Hari ini, kalau kita membantu manusia Melayu, sebenarnya ini bukan satu keistimewaan. Ini merupakan pemulangan hak yang dinafikan. Soalnya, adakah Melayu sedar tentang ini? Adakah Melayu mempunyai maruah berani menuntut hak? Dan haknya bukan sedikit. Ini timbunan hak-hak yang dinafikan. Hampir seabad lamanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ada maruah, kita berani menuntut hak itu. Ini bukan keistimewaan. Tapi tadi tentang saudara sebut apa tadi? Generasi yang belum menolak, kita betulkan sejarah. Kita nak bina satu bangsa Malaysia yang Malaysia Middle Malaysia yang menolak sejarah. Kita bina satu Malaysia baru. Semua sama rata, semua sama rasa. Selama ini pun saya tak ada nampak pun penganak-tirian kepada sesiapa pun. Tak ada, saya tak ada nampak pun penganak-tirian.